Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Bersama saya, Cikgu Fauzia, belajar Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 yang bertajuk Asas Pengatur Caraan. Kamu sering bermain permainan video dan komputer dalam telefon pintar dan mula menembak apabila tertikus ditekan. Sebenarnya, permainan komputer tersebut telah diprogramkan menggunakan perisian pengatur caraan atau lebih dikenali sebagai programming dalam bahasa Inggeris. Untuk pengetahuan kamu, terdapat pelbagai peralatan harian yang menggunakan atur cara. Ianya termasuklah penyaman udara, televisyen pintar, peti sejuk, mesin basuh elektronik, vacuum pintar dan ketuhar gelombang mikro. Melalui penggunaan atur cara komputer pada peralatan, pengguna hanya perlu menekan butang-butang tertentu pada alat kawalan dan semua kerja harian dilakukan secara automatik oleh peralatan dan mesin tersebut. Persoalannya sekarang, apakah maksud pengatur caraan komputer? Maksud pengatur caraan ialah satu set arahan yang mengarahkan komputer bagi melaksanakan sesuatu tugasan tertentu dan menyelesaikan masalah. Hari ini, bermakna manusia menggunakan atur cara bagi menetapkan arahan-arahan kepada komputer. Komputer kemudiannya akan mengaktifkan fungsi sesuatu peralatan dan mesin apabila arahan diterima. Oleh itu, dalam bab pengatur caraan ini, kamu akan belajar dua perkara penting iaitu yang pertama, memahami asas pengatur caraan ataupun basic programming dan yang kedua, belajar menggunakan salah satu perisian pengatur caraan iaitu Scratch. Bagi memahami asas pengatur caraan dengan lebih lanjut, terdapat tiga perkara penting yang perlu kamu ketahui iaitu yang pertama, algoritma, yang kedua, pseudocode, yang ketiga, carta alih. Selain daripada itu, ketiga-tiga elemen ini iaitu algoritma, pseudocode dan carta alih adalah berkaitan antara satu sama lain. Bagi pengetahuan kamu, algoritma bermaksud susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melaksanakan tugasan. Dengan menggunakan algoritma, kita boleh menulis dan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang ingin kita lakukan. Penulisan penyelesaian masalah berdasarkan algoritma adalah bersifat langkah demi langkah iaitu step by step di mana kita akan merancang dari langkah pertama hingga langkah yang terakhir sehinggalah kita berjaya menyelesaikan masalah tersebut. Di sini cikgu akan memberi contoh penggunaan algoritma. Katakanlah Farouk ingin membancuh air teh O untuk minum petang. Akan tetapi, Farouk tidak tahu cara membuatnya. Kemudian kakaknya telah mengajar cara membancuh air tersebut kepada Farouk. Lalu, Farouk menulis cara-cara membuat air teh O di dalam bukunya. Berikut merupakan apa yang telah ditulis oleh Farouk di dalam bukunya. Langkah yang pertama, masak air panas dalam cerek hingga mendidih. Langkah yang kedua, tuang air panas ke dalam teko. Langkah yang ketiga, masukkan satu uncang teh ke dalam teko tersebut. Langkah yang keempat, rendam uncang teh sehingga air bertukar menjadi perang kekuningan. Langkah yang kelima, keluarkan uncang teh dengan menggunakan sudu. Langkah yang keenam,
Masukkan 3 sudu gula ke dalam teko dan yang terakhir, kacau sehingga gula larut di dalam air teh. Murid-murid, berdasarkan 7 langkah tersebut, Farouk perlu memastikan semua langkah membuat air teh O secara mengikut urutan, langkah demi langkah atau step by step, dan susunan langkah penyelesaian masalah inilah yang disebut sebagai algoritma. Terdapat 2 cara menulis algoritma yang dicadangkan, iaitu yang pertama, sudukod, yang kedua, carta alih. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan penulisan secara sudukod? Baiklah, sudukod bermaksud satu set penyataan yang menggunakan bahasa biasa. Sudukod menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan bermula dari awal hingga akhir. Bagaimanakah cara kita menulis sudukod? Berikut merupakan contoh penulisan sudukod berdasarkan contoh Farouk membancuh air teh O sebentar tadi. Setiap set arahan sudukod perlu dimulakan dengan perkataan mula dan diakhiri dengan perkataan tamat. Berikut merupakan cara menulis sudukod. Mula, panaskan air sehingga mendidih dalam cerek elektrik. Tuang air panas ke dalam teko. Masukkan 1 uncang teh ke dalam teko. Rendamkan uncang dan tunggu sehingga air menjadi perang kekuningan. Keluarkan uncang teh. Masukkan 3 sudu gula. Kacau gula sehingga larut. Tamat. Seterusnya, cara kedua penulisan algoritma iaitu melalui penulisan carta alih. Apakah yang dimaksudkan dengan carta alih? Carta alih bermaksud langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik di mana simbol-simbol geometri digunakan bagi mewakili langkah yang perlu dilakukan. Penggunaan carta alih membolehkan penulisan langkah-langkah penyelesaian masalah lebih mudah difahami dan bersistematik kerana setiap langkah dihubungkan dengan anak panah. Sebelum kamu memulakan penulisan carta alih, kamu perlu tahu simbol-simbol geometri yang digunakan dalam carta alih. Ini adalah kerana setiap simbol dalam carta alih mempunyai maksud dan kegunaan yang berbeza. Terdapat 4 simbol asas carta alih yang perlu kita ketahui. Yang pertama, terminal mula atau tamat. Yang kedua, proses. Yang ketiga, input atau output. Dan yang keempat, aliran. Pada permulaan carta alih, simbol mula akan ditulis pada permulaan dan penutup pula simbol tamat akan ditulis. Ianya ditulis dalam bentuk bujur dan ianya berfungsi untuk memulakan dan menutup sesuatu carta alih. Murid-murid, di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana simbol terminal mula atau terminal tamat. Seterusnya, kita sentuh tentang simbol proses. Ianya dilukis dalam bentuk segi empat tepat dan berfungsi menerangkan langkah-langkah dalam bentuk aktiviti atau proses dalam setiap langkah penyelesaian. Secara umumnya, setiap langkah akan ditulis menggunakan simbol proses melainkan terdapat ciri-ciri istimewa pada langkah tersebut, maka simbol lain akan digunakan seperti simbol input, simbol output, simbol pilihan dan beberapa simbol yang lain. Manakala untuk simbol input dan output pula akan digunakan apabila langkah penyelesaian melibatkan kemasukan sesuatu atau penghasilan sesuatu. Input bermaksud memasukkan sesuatu. In dalam, put letak. Input letak dalam.
Output pula bermaksud mengeluarkan atau menghasilkan sesuatu. Out keluar, put letak. Output letak keluar. Bilakah kita akan mula menggunakan simbol input atau output ini? Sebagai contoh dalam kes Farouk membancuh air teh O tadi, Farouk ada memasukkan air panas, uncang teh dan gula ke dalam teko. Proses kemasukan air panas, uncang teh dan gula merupakan proses input. Maka, proses ini perlu dimasukkan dengan menggunakan simbol input atau output. Akhir sekali, simbol anak panah digunakan bagi menunjukkan aliran dalam carta alih. Di dalam sesebuah carta alih, semua simbol carta alih akan disambung dengan anak panah aliran, bermula dari mula hingga tamat. Berdasarkan penerangan ini, berikut adalah contoh penulisan carta alih berdasarkan contoh Farouk membancuh teh O. Cuba anak-anak perhatikan. Setiap langkah mempunyai beberapa simbol yang berbeza. Setakat ini sahaja daripada cikgu. Tibalah masanya cikgu memberi latihan dalam bentuk kuis dan permainan. Link akan cikgu kongsikan dalam grup WhatsApp dan Telegram. Setelah selesai kedua-duanya, sila screenshot dan hantar ke dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp kita. Bye!